Assalamualaikum, salam sejahtera. Semua orang yang berkemampuan mesti teringin nak beli tanah, sama ada untuk bina rumah sendiri ataupun sebagai aset lah. Okay. Kebiasaannya bila kita jumpa iklan untuk jual tanah, kita akan kontak penjual, set masa untuk berjumpa, pergi tengok tanah dan kalau lokasi itu sesuai, kita bincang harga pun kita rasa okey dan kita akan proceed dengan urusan jual belilah. Selalunya owner ataupun penjual akan bawa bersama mereka geran tanah, sama ada yang ori ataupun yang photostat macam ini yang photostat. Okey, dia akan bawa yang ni dan kita sebagai pembeli, especially pembeli yang kali pertama ni kan nak beli tanah ni. Bila kita tunjukkan geran, ramai yang tak tahu sebenarnya cara nak baca geran. Bila just tunjuk geran, dia orang mereka ni just tengok okey ni geran, scan okey, just itu saja. Okey. Tak ramai yang tahu sebenarnya maklumat yang terkandung di dalam sekeping geran ni. Tak ramai. Okey. Yang benar-benar pasti benar-benar tahu apa maklumat yang terkandung dalam geran ni. Okey. Sebenarnya sebagai pemilik tanah dan juga sebagai pembeli yang bakal jadi pemilik tanah, patut tahu apa maklumat yang terkandung di dalam geran. Okey. Ini supaya tak berlaku permasalahan apabila kita nak buat urusan jual beli nanti. Sebab dalam geran ni ada cerita dia sendiri. Yang perlu kita sebagai pembeli ambil tahu. Okey, dalam video kali ini saya akan tunjukkan satu persatu cara nak baca geran supaya tidak berlaku permasalahan di kemudian hari. Okey, jom kita tengok cara baca geran. Okey, ini ialah geran. Kan ini ialah geran bagi Perak lah. Ini ada logo Perak. Ini saya photostat lah. Dan saya tutup tempat supaya tak berlaku masalah di kemudian hari. Apa yang perlu kita tahu pasal geran ni kan? Mula sekali kita tengok jenis geran. Ini ialah kita panggil geran mukim ataupun singkatannya GM. Kalau orang kata GM 10 apa, ini geran mukim. Okey, kalau ikutkan geran ni ada 6 jenis sebenarnya. 6 jenis. Macam ini geran mukim. Geran mukim ni ada yang kata sebagai geran kekal lah. Geran kekal. Kemudian kita akan jumpa pajakan mukim, PM. Pajakan mukim ni geran-geran yang berpajak lah. Maksudnya geran tu dipajak 30 tahun, 60 tahun, 99 tahun. Maksudnya habis tamat tempoh nanti kita kena renew balik. Kemudian ada geran sementara. Di atas ni hak milik sementara, HSM. HSM ni ialah geran-geran yang baru keluar lah. Biasanya mungkin sukatan keluasan itu belum di-finalize sepenuhnya, jadi dia keluarkan HSM terlebih dahulu. Okay. Kemudian ada geran yang kita panggil sebagai geran negeri. Untuk Perak ni kami panggil geran Ipoh ataupun bahasa sebenarnya geran PTG, geran pejabat tanah galian. Okay, dia atas ni dia tulis tu geran saja. Dia tak ada geran mukim, dia tulis tu geran saja. Iaitu geran PTG lah. Okay. Kemudian dah ada pajakan mukim, ada juga pajakan negeri. Pajakan negeri ni kebanyakannya untuk perumahan. Perumahan memang di bawah bidang kuasa pejabat tanah galian negeri masing-masing lah. Untuk geran tadi tu kebiasaannya untuk tanah-tanah yang besar, 10 ekar, sawit ke so, macam dia punya jenis gerannya ialah geran. Okay. Tadi ada hak milik sementara HSM dan untuk geran negeri pun ada hak milik sementara juga. HSD, hak milik sementara. Itu apa ya? Saya pun tak pasti. Jadi tapi dia tulis tu HSD. Okay. Itu jenis-jenis geran yang ada lah. Kemudian kita tengok nombor geran. Macam ni nombor geran lah. GM 1080, GM 631. Ini nombor geran. Nombor hak milik ni saya padamkan. Dan kita tengok sini cukai tahunan. Ini cukai ni biasanya tak sama dengan yang cukai tahun semasa. Kadang-kadang geran ni geran lama. Jadi cukai tahunan ni mungkin dah berubah. Jadi ni tak perlu sangat. Kemudian sini ni ialah negeri Perak.
daerah ni Hilir Perak, sebab saya di Hilir Perak, ni daerah Hilir Perak. Ni mukim bagi daerah di mana tanah tersebut berada, mukim durian sebatang. Mungkin di Hilir Perak ni mungkin Cakap Jong, mungkin Sungai Manik, kalau macam Kuala tu mungkin Sayung, Manjui, di Ipoh kan, Kinta, semualah, tengoklah mungkin mana ni kan. Untuk tempat ni di sini Kampung Selabak. Ini lebih kepada local people lah. Kalau orang tempatan dia tahulah tanah ni dekat mana, Kampung Selabak kan. Alright. Antara maklumat yang penting lagi, yang perlu diberi perhatian ialah nombor lot ni. Ini nombor lot ni. Nombor lot dengan nombor GM ni. Nombor lot ni perlu diberi perhatian. Sebab nombor lot ni sebenarnya macam nombor surat beranak. Nombor surat beranak kepada tanah tersebut. Nombor lot ni, kalau datang pejabat tanah, tunjuk nombor lot, tunjuk nombor geran, sama, match, mana tanah tu wujudlah, geran tu genuine, geran tu ada, tanah tu wujud. Yang mana bukan geran palsu lah. So, jadi nombor lot ni kena tahu. Kita sebagai pemilik tanah ataupun sebagai pembeli, kena tahu nombor lot tersebut. Kemudian kita akan tengok kepada keluasan tanah macam ni. 0.7475 hektar. Kita gunakan kiraan metrik. Jadi kita akan pakai hektar lah. Ada yang kata berapa relung tanah ni, berapa jempa apa semua. Itu kena tengok balik lah konverter dia. Tapi yang kita guna pakai ialah hektar. Hektar ataupun meter persegi. Meter persegi ni untuk tapak rumah lah. Hektar ni untuk tanah pertanian. Jadi nak convert kepada ekar, darab lah dengan dia punya konverter dia. Hektar kepada ekar, darab dengan darab dengan 2.47105. Itu daripada hektar convert ke ekar. Darab dengan meter persegi, carilah nak kaki ke, nak meter ke, tengok dekat internet. Saya rasa dekat Google banyak dia punya konverter ni. Kemudian kita tengok kepada penggunaan tanah. Tanah ni untuk tujuan pertanian. Jadi yalah, untuk tujuan pertanian lah. Ini ialah geran, contoh geran yang saya post. Jadi ini ialah geran bagi negeri Perak. Jadi semua geran pun lebih kurang macam ni bentuknya, saiz A4, dan dia ada macam-macam color lah bergantung pada negeri masing-masing. Di Perak sendiri pun dah ada 3 ke 4 color lah. Ini yang saiz standard sekarang ni. Sesekali kita akan jumpa geran yang memang besar lah, tapi itu geran lama yang mungkin bertulis tangan kan. Jadi sekarang ni semua computerized, cetakan komputer sahaja, tak ada lagi tulis tangan. Mula-mula sekali kita tengok jenis geran. Ini ialah geran mukim, singkatannya GM. Geran mukim ni juga dipanggil sebagai geran kekal. Ini GM. Kemudian ada pajakan mukim atau PM. Ini geran-geran yang berpajak lah, 30 tahun, 60 tahun, 99 tahun. Apabila nak tamat tempoh nanti, kena renew balik geran tersebut lah. Kemudian kita akan jumpa juga hak milik sementara, HSM. Ini ialah geran-geran yang belum di-finalize lagi dari segi dia punya sukatan keluasannya. Jadi dia keluarkan dulu HSM. Kemudian kita ada geran yang kita panggil sebagai geran negeri. Di Perak ni kita panggil geran Ipoh ataupun geran PTG, geran Pejabat Tanah Galian Negeri masing-masing. Dekat geran ni dia hanya tulis geran. Macam ni, dia tulis geran saja, dia tak ada perkataan geran mukim, geran saja. Dah ada pajakan mukim, ada juga pajakan negeri. Pajakan negeri ni pajakan negeri ni untuk rumah. Untuk perumahan, untuk lot kedai, dia akan guna nama pajakan negeri. Jenis gerannya ialah pajakan negeri. Kalau yang geran tadi tu untuk tanah-tanah yang besar, 10 ekar, 20 ekar, 30 ekar, itu semua dia punya jenis gerannya ialah geran. Kemudian ada HSM, hak milik sementara. Untuk negeri pun ada hak milik sementara dia. Dia tulis itu hak milik sementara HSD. HSD. Hak milik sementara HSD. Seterusnya kita tengok kepada nombor hak milik. Ini nombor hak milik ni ialah nombor geran. Kalau macam kita ni macam nombor kad pengenalan lah, nombor kad pengenalan. So
So GM berapa? GM 1080, GM 683. Itu nombor geran. Okay. Seterusnya kita tengok, okay, ni geran ni negeri Perak. Daerah ni kat mana? Daerah Hilir Perak. So kita tengok mukim. Mukim ni di mana tanah tersebut berada? Mukim di mana? Mukim mana tanah tersebut berada? Ini mukim Durian Sebatang. Hilir Perak ni ada mukim Cakap Jong, mukim Sungai Manik. Mungkin kalau kat Kuala tu ada mukim Sayong atau macam di mukim Manjoy di Ipoh kan. Jadi kita tengok di mana tanah tersebut berada. Ini tempat ni kebanyakannya local people sajalah yang tahu. Jadi Kampung Selabak ni familiar lah tempat ni kan. Ya, ni local people saja, tak penting. Kemudian nombor lot. Nombor lot ni pun ini pun penting. Nombor lot ni sebenarnya macam nombor surat beranak kepada tanah tersebut. Kalau nombor geran, nombor hak milik ni kad pengenalan, ini ialah surat beranak. Nombor lot ni jarang sangat-sangat berubah. Okay? Kecuali kalau tanah tu ada pengambilan ke ataupun ada buat pecah lot ke, baru nombor ni akan bertukar. Kalau tidak, dia memang akan kekal lah nombor lot ni kan. Jadi nombor lot ni nak tahu tanah tu genuine atau tidak, kita cek dengan pejabat tanah. Nombor lot dengan nombor GM dengan mukim ni sama tak? Nombor GM ini, nombor lot ini, nombor mukim ini sama tak? Kalau sama dengan rekod pejabat tanah, maksudnya tanah tu, geran tu genuine, tanah tu wujud. Itu untuk mengelakkan kita mungkin terbeli tanah yang silap lah kan. Kemudian kita tengok kepada luas. Luas lot ni 0.7475 hektar. Okay, geran sekarang ni semua pakai sukatan metrik. Jadi kita gunakan hektar. Jadi kalau nak tahu dalam ekar, kita convertkanlah ke ekar kan. Jadi kalau kita nak convert ke ekar, tengoklah konverter dia. Kalau hektar ke ekar kalikan dengan 2.47105, itu konverter dia. Kalau nak tahu dalam kaki persegi ke, meter persegi ke, tengoklah konverter dia berapa kan. Tapi kalau nak tahu dalam jemper, dalam relung, itu nak kena semak balik lah. Nak kena tengok balik lah, sebab itu ialah ukuran lama. Saya sendiri pun dah tak tahu pun ukuran lama tu kan. Ataupun kalau tak tahu konverter dia, kita boleh buka je kita punya handphone dekat bahagian calculator ni kan. Bahagian calculator ni, okay, dekat sini. Okay, dia ada beritahu unit converter. Tak payah nak hafal pun 2.47105 apa benda pun kan. Jadi kalau ni contohnya macam hektar ke ekar. 2.47105 darabkan. Jadi berapa ekar macam ni? 0.7475 hektar adalah bersama dengan 1.847 ekar. Sampai 2 ekar lah kan. Ini konverter dia. Kalau nak tahu hektar ke meter persegi, square inch, square meter persegi, 7,475 meter persegi. Ini boleh bina banglo dengan swimming pool, segala apa benda boleh bina lah tanah ni. Kalau ikutlah kan. Okay. Dan kita tengok pula syarat tanah. Syarat tanah ni kategori penggunaan tanah lah, kategori penggunaan tanah untuk tujuan pertanian. Kalau untuk tujuan perumahan, dia akan beritahu lah kediaman ataupun industri berat, kedai ke macam ni lah. Okay. And then nombor lebaran piawai dengan plan diakui ni tak perlu, sebab ini ialah nombor rekod ini plan, tak payah. Okey, kemudian kita tengok di sini, kawasan sini kosong. Okay. Apa maksud kosong ni? Kebiasaannya bila kosong ni tanah terbuka. Bila tanah terbuka, maksudnya bangsa lain boleh beli tanah tersebut. Sebenarnya pemilikan dia boleh dimiliki oleh bangsa lain. Mana kita boleh jual ataupun kita boleh belilah, bangsa lain boleh belilah. Okey. Kan kita tengok ni contoh. Tengok ni Okey. Ni adalah satu contoh Rizab Melayu. Okey. Ini bila ada tertulis dalam geran pengisytiharaan sebagai Rizab Melayu, maknanya tanah ni tidak boleh dijual kepada bangsa lain. Jadi jangan mandai-mandai nak cuba untuk menjual Rizab Melayu ni kepada bangsa lain lah. Sebabnya
nanti bila sampai pejabat tanah kita akan tolak. Okay? Kita akan tolak urusan tersebut. Jadi ini nanti akan jadi isu lah, mungkin pembeli dah bayar duit ke apa semua, nak kena pulang balik duit segala bagai kan, so, jadi isu nantilah. Okay? Jadi ni kena alert pengisian Rezab Melayu ni, tengok kat geran ada tak Rezab Melayu. So kalau ada, bangsa lain tak boleh beli. Kemudian kita tengok kepada syarat-syarat nyata. Ini syarat nyata tanaman komersial, kelapa. Okay. Dan sini bawah ni tanaman makanan, nipah. Padi pun consider sebagai tanaman makanan, padi. Dan kalau kita tengok bawah ni lagi, tanaman dusun. Tanaman dusun ni buah-buahan lah. Kalau dia tu syarat tu kediaman, dia kan maknanya tanah tu untuk bina rumah ataupun kalau kedai lah. Okey, tanaman komersial pun kelapa sawit pun consider sebagai tanaman komersial. Ini isu sikit lah kelapa sawit ni. Kalau kita nak buat tanaman semula, contohnya dengan MPOB, kita nak mohon peruntukan MPOB untuk tanaman semula, MPOB akan minta ini kepada kelapa sawit. Banyak berlaku lah dulu tanah tu mungkin sawah padi ataupun tanah tu mungkin tanah kelapa, dan kita tanam kelapa sawit kan. So, bila kita nak mohon MPOB kata tukar syarat. Ini kita panggil sebagai tukar syarat, permohonan tukar syarat. MPOB nak tanaman komersial kelapa sawit, baru dia akan luluskan peruntukan untuk tanaman semula lah. Okay. Kemudian kita tengok di sini, okay, contoh macam ni Ini okay, sekatan kepentingan tiada. Okey, bila masuk tiada ni, urusan tersebut boleh terus proceed. Maksudnya owner dengan pembeli boleh datang ke pejabat tanah, sign 14A, and then kita boleh proceed dengan proses jual beli yang seterusnya lah kan. Ini kalau sekatan kepentingan tiada. Tapi kalau ada macam ni lah, sekatan kepentingan, tanah ini tidak boleh dipindah milik, dipajak, digadai atau dibebankan tanpa kebenaran Menteri Besar Perak. Okey, ini kita panggil sebagai kena mohon kebenaran MB consent. Okey. Bukanlah Menteri Besar Perak, bukanlah Menteri Besar yang sign benda tu, yang bagi kebenaran, tapi pegawai yang diberi kuasa. Tapi benda ni melibatkan satu proses kena mohon terlebih dahulu. Maksudnya tanah tu tak boleh main suka-suka je. Okey, nak jual hari ni boleh terus jual, tak. Kena minta kebenaran dulu. Dia satu proses yang berbeza ya. Ini kita tengok ni Okay. Kemudian kadang-kadang kita jumpa di sini dia tulis itu orang panggil tanah kembar, tanah berkembar ataupun geran kembar kan. Ini banyak berlaku di belah-belah tanah-tanah FEKRA. Biasanya FEKRA dia keluarkan satu geran, di dalamnya terkandung dia beritahu tanah ini rumah sawit ataupun padi disekalikan dalam satu geran. Banyak berlaku kes orang jual tanah FEKRA, jual tanah padi, tetapi tak nak jual rumah. Sebenarnya bila dia jual je geran tu, dia jual je padi tu, dia jual sekali dengan rumah tu. Okay? Jadi dan bila datang pejabat, jadi isu bila dia beritahu, pembeli yang baru ni suruh kami keluar daripada rumah. Sebenarnya tanah tu dijual bersekali. Geran tu skeping untuk 3 jenis tanah. Pertama, rumah yang diduduki di FEKRA, mungkin ada sawit 3 ekar ataupun padi 2 ekar. Biasanya macam itulah. Ini ada tulis bawah ni kena ambil perhatian apa yang tertulis di bawah. Okey, kemudian kita pergi ke ini satu lagi bawah ni, hak milik. Ni apa, JM samalah dengan atas ni. Okey, 08 ni ialah kod bagi negeri Perak. 07 daerah Perak, 03 ni Mukim, ni GM, ni berapa nombornya mesti sama dengan yang di atas ni Dan ni tarikh bila geran cetak 30/1/2019, mana ni geran baru. Dan ada 2 muka surat, ni versi. Versi ni nanti saya terang kemudian. Okay. Dan kalau kita tengok bahagian belakang geran muka surat kedua, geran ni sebenarnya depan belakang, tapi saya photostat, saya untuk mudah kerja saya tak photostat depan belakang lah. Di belakang ni ialah, kalau kita tengok atas ni dulu, ini ialah AA ni pun jenis geran, tapi AA jenis geran lama. Saya pun tak tahu apa nama masuk AA ni.
Kemudian daripada AA dia pergi ke EMR. EMR ni pun jenis geran juga. Dia maksudnya ialah extract mukim register. Ni geran lama, dia biasanya lebar dia macam ni. Dia panjang macam ni, tulis tangan. Saya pernah jumpa geran EMR zaman Jepun, dan siap tulis Jawi lagi tu. Merangkak juga bacanya kan. Jawi, tapi geran tu laku. Geran tu masih lagi laku, asalkan dia original. Kenapa geran tu belum bertukar? Sebab owner tak pernah datang pejabat tanah untuk tukar. Jadi kalau owner datang, kita akan tukarkan ke geran yang baru lah. Ini maknanya hak milik asal, hak milik terdahulu. Ini sebelum keluar nombor geran yang baru ni, dia pakai nombor ini. Kemudian sini kita tengok rekod ketuan punyaan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pemilik terhadap ke atas tanah tersebut. Maknanya ke-6 ni berkongsi bahagian di atas tanah tersebut. Tanah 1.8 ekar tadi. So, 6 pemilik ni berkongsi. Cuma bahagian mereka berbeza-beza. Ini 1/2, maksudnya separuh daripada tanah tu dia punya. Ini 1/6, ni 14,384. Ini bahagian ni. Nanti saya akan tunjukkan kemudian lah macam cara nak kira bahagian ni. Alright. Ini satu lagi isu. Bila kita nak beli tanah tu, kalau macam dia satu nama, satu pemilik, agak mudah lah. Tapi kalau macam 6 ni, ada pemahaman lah yang katakan kalau kita berurusan dengan orang ni lah katakan. Perlu tak kita beritahu pada orang ni, beritahu pada dia orang kata kita nak beli ataupun kita nak jual? Tak perlu. Mereka ni tidak ada kena-mengena terhadap urusan jual beli tersebut. Tak perlu diberitahu, tak perlu nak minta kebenaran, tak perlu nak buat apa pun dengan mereka ni sebab kita tak usik bahagian diorang. Kita akan buat pindah milik sini saja. Dan ada juga pemahaman zaman dulu-dulu lah kan. Kalau saya bagi geran pada orang ni untuk dijual bahagian dia jual sekali bahagian saya. Memang tak boleh jual bahagian orang. Dia hanya boleh jual bahagian dia sahaja. Jadi janganlah risau nak bagi geran. Okey. Itu satu isu. Satu isu lagi, ini pun satu hal juga. Sebenarnya masa kita nak beli tu, kita berurusan dengan siapa? Siapa yang nak jual? Contohnya katalah macam ni. Ali bin Ahmad, 1/2 bahagian. Dia yang nak jual bahagian dia. Setengah bahagian kan. Setengah bahagian dia jual bahagian dia. Adakah kita berurusan dengan Ali bin Ahmad? Ataupun kita berurusan dengan broker, ataupun kita berurusan dengan ejen, ataupun kita berurusan dengan saudara mara atau anak dia, ataupun entah siapa-siapa kita berurusan. Kena pastikan ni. Tanya dia balik. You siapa ya? Anak ke apa ke? Saya ialah Ali bin Ahmad. Tak apalah. Kita boleh teruskan. Saya ialah anak kepada Ali bin Ahmad. Itu kena tanya lagi. Betul ke Ali bin Ahmad ni nak jual? Betul ke bapak kamu nak jual tanah ni? Ini kena pastikan je. Sebabnya takut nanti kita berurusan dengan anak. Anak kata, ya bapak saya nak jual, bla bla, bapak saya dah tua lah, dah sakit lah, apa semua, bapak saya nak jual. Okey, kita pun percaya, bagilah duit deposit kepada anak. Kemudian senyap. Dan bila kita jumpa dengan bapaknya Ali bin Ahmad. Tanya-tanya, Ali bin Ahmad kata, bila masa saya nak jual? Saya tak tahu pun benda ni. Saya tak ada pun kata nak jual. Saya duduk atas tanah ni. Kot ni atas tanah ni rumah saya kot. Takkan saya nak jual rumah ni. Rupanya dah kena scam. Anaknya yang buat kita kata bapak nak jual. So make sure kita berurusan dengan siapa sekarang ni. Kalau kita berurusan dengan Ali bin Ahmad, pastikan betul Ali bin Ahmad nak jual tanah tersebut. Ini kita tengok di sini. Ini penting. Ini penting. Siapa yang nak jual tanah? Okay. Kemudian ini rekod urusan tak ada apa. Ini pejabat tanah punya urusan. Kalau ini ada perkara lain melibatkan hak milik, ini pun pejabat tanah punya urusan. Kerana kalau ada pengambilan ke apa semua, kita akan mentionkan di sinilah. Okay. Alright, ini bahagian pada saya benda penting yang perlu kita tahu di tanah ni ialah yang paling penting sekali ialah 3 benda lah. 3 benda. Okay. Pertama, macam saya cakap tadi, nombor hak milik ni, nombor lot ni, mukim ni kita kena tengok. Kemudian kita kena tengok siapa pemilik yang kita berurusan ni. Kalau macam ni, Ali bin Ahmad, ni kita berurusan dengan dia. So itu yang penting lah. Kemudian ni sekatan kepentingan ni pun satu hal pun kita kena ambil berat lah.
Ada 4 benda tadi ya. Okey. Okay, kemudian saya ini sebagai makluman sajalah dah halang-halang ni. Kita akan tengok sini macam tadi saya cakap ni nombor versi. Nombor versi ni macam ini gerak lain, ini 3, ini 7. Apa maksudnya? Maksudnya telah ada 3 kali urusan di atas tanah tersebut. 3 kali urusan saja. Dia sebenarnya macam ni, setiap kali kita ada urusan dengan gerai melibatkan pertukaran nama ke apa semua, kita akan musnahkan gerai yang lama, kita akan print baru. Dan bila kita print baru, kita akan nombor versi ni akan naik. Print baru nombor 2, print baru nombor 3, print baru nombor 4. Jadi versi ni akan berubah lah. Dan ini baru 3 kali urusan atas tanah tersebut. Ini 7 kali urusan atas tanah tersebut. Ya, tanah ni kira agak aktif kan, bertukar kan. Dia agak aktif 7 kali. Kemudian kalau sini tengok ni, ni kalau tengok di sini, 17 kali tanah ni berurusan. Maksudnya tanah ni memang very very aktif lah. Maksudnya boleh katakan kalau setahun satu urusan 17 kali, mana dalam masa 17 tahun tu 17 kali ada je urusan. Ini pun kalau kita tengok tengok dia punya pemilikan dia. Nah, entah berapa ramai pemilikan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orang berkongsi atas tanah ni. Jadi bila orang ni buat pindah milik ke, jual ke apa ke, kita akan keluar versi baru. Orang ni pula buat, kita akan keluar versi baru. Orang ni keluar pula, kita akan keluarkan versi. Okey. Saya rasa itu saja maklumat yang perlu kita tahu ataupun saya kata tadi cara untuk baca geran tanah. Okay. Cara untuk baca geran tanah supaya kita sebagai pemilik atau pembeli yang akan jadi pemilik tanah tahu maklumat-maklumat yang penting yang terkandung dalam sekeping geran tanah. Okey, rasanya saya dah cover hampir keseluruhan